Ingin belajar cara-cara untuk memasukkan logo dalam Facebook Live? Saksikan video ni. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke channel saya. Kepada yang baru, ini adalah tempat untuk saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Okay guys, pada hari ini saya nak sharekan kepada you guys, kalau kita dah tahu kan, ramai daripada kita yang suka membuat Facebook Live So we like to do Facebook Live. So especially kepada para usahawan kan, atau entrepreneurs kan, bila dia buat Facebook Live kan, we try to include some element of berkenaan dengan branding atau penjenamaan. So kalau kita lihat balik, sebenarnya Facebook actually menawarkan satu features untuk kita nak masukkan our logo. So kita boleh positionkan sebenarnya kita punya logo atau what you call it sebagai call to action. So at least bila kita buat Facebook Live ni, so I just nak show you guys, nak share dengan you guys ni. Kalau example for my situation, kalau kita lihat balik sekarang, I punya video sekarang ni. So kalau you all lihat balik, actually there's a logo. Saya akan sharekan saya punya screen tu. You can lihat the logo of Normlab yang berada di top right. So you can positionkan as a top right atau belah kiri ke atau belah bawah ke. And dan juga kalau I pusingkan secara landscape. Kalau kita lihat secara landscape pun, you all akan nampak I punya logo berada di dalam video berkenaan. Okay, so dalam tutorial ni saya akan sharekan dengan you guys, and the process sebenarnya it's very easy, very simple je akan tunjukkan. Cuma buat pertama kali you all kena buat menggunakan laptop. So that means for the first time tu you all kena menggunakan laptop. Selepas itu you all boleh menggunakan your camera. Once you dah setting dah logo tu, you all boleh menggunakan camera atau you boleh gunakan any other device, mobile device. Okay. Also, you guys, ada special bonus tip. You all tengok dulu video ni sampai habis. At the end of the video, I akan sharekan dengan you guys another special tip which is very important, terutama kepada entrepreneurs. So alright guys, so the first thing, seperti biasa, you need to use your laptop. Okay, you all perlu pergi ke this website. Saya akan share dengan you all, developers.facebook.com. Okay, the link tu saya akan sharekan dalam description dalam YouTube tu. Alright, so once you all dah klik pada link berkenaan, okay, you akan bring to this page. Okay, apa yang perlu kita buat adalah create a frame atau the wording manage the frame, dua-dua pun sama. Okay, so what you just need to do adalah klik pada create a frame. Alright, so saya akan klik pada create a frame. Okay, so once dah ada create for the frame, you all kena login dalam your Facebook page. So dalam login dalam Facebook page, so you akan keluar satu screen similar to mine. So pastikan bila kita klik pada berkenaan, you boleh pilih kalau you all nak berkenaan dengan which pages ke atau yourself ke, personal ke, you all boleh letak dalam tu. Okay, dalam create a frame ni, what you need to do adalah klik pada yang butang kat bawah tu. Dia akan nampak ada smartphone kat screen ni. Kita klik pada create a frame. Okay, so once you dah klik pada create a frame, the next step apa yang perlu buat, kalau you tengok balik, dia ada create a frame for profile pictures. Tetapi kita bukan nak buat profile pictures, we need to do klik pada yang kedua, berkenaan dengan Facebook camera. Okay, Facebook camera. So you klik pada Facebook camera. Okay, so ini adalah your preview page berkenaan dengan Facebook camera ni. So kalau kita lihat pada awal-awal tu, kita akan tengok kalau if I klik pada portrait, dia akan show me impression atau dia punya preview. Kalau kita nak letakkan kita punya logo, macam mana dia akan nampak bila kita put on our handphone. Atau kalau I just highlight, I pergi kepada landscape, dia akan nampak lah. Okay, so the next step apa yang perlu kita buat adalah we need to drag and drop PNGs or use an upload up button. Maksudnya PNG tu dia macam JPEG. Tetapi perbezaan bila kita bercakap berkenaan dengan PNG tu, kalau logo tu PNG, maksudnya dia transparent. That means di sekeliling tu daripada logo, kalau logo kita bulat tu, di tepi-tepi tu yang lain tu semua dia akan hilang. That means it's transparent. Kalau you all nak belajar macam mana, kalau you guys nak belajar cara-cara untuk membuat logo dalam bentuk PNG, do let me know dalam comments di bawah. Saya akan cuba my best untuk create satu tutorial khas untuk membuat logo-logo dalam bentuk format atau dalam format PNG. Okay, so untuk tutorial ni saya akan tunjukkan you guys. So what you need to do adalah upload art. Maksudnya kita nak masukkan artwork kita. So saya klik pada butang upload art. Okay, dalam ni saya dah sediakan logo saya untuk Normlab, saya dah buat dalam bentuk PNG. So kita nak previewkan, ni adalah bentuk logo saya. Okay, so saya perlu klik pada butang open. Okay, once dah ada pada butang open ni, kita akan lihat balik logo saya ni berada di depan. So kalau berada di depan ni, so what you can do is you boleh drag kan logo ni untuk berada di mana-mana. Contoh kalau kita nak betul-betul letak kat tengah pun boleh. Tetapi apa yang saya showkan is either you letak at the top right ke, top left ke, atau bottom right, bottom left ke, terpulang pada you guys. Tapi saya rasa yang paling cantik kita letak at the top right lah. Okay, macam kalau kita tengok berita ke, kita tengok TV ke apa ke, kita akan nampak logo tu kan.
Alright, at the top. So what you need to do is you all boleh klik dan kita boleh drag ke atas. So kalau kita tengok yang peratus tu maksudnya peratus daripada the top of the maximum atau screen. So dia akan tunjuk 2% daripada atas, 2% daripada kanan. Kalau rasa dah cantik, kita boleh biarkan. Katakan kalau you all nak besarkan, katakan nak logo tu lagi besar kan. Kalau you want to enhance the size tu, kita klik pada butang di tepi tu dan kita drag. Kita drag je. Kalau nak, depends how big you want, how small you want, depends. Okay. So saya dah tengok dah cantik dah. Okay, semua perfect tak? Okay. So kalau kita tak pasti, seperti biasa kita klik daripada preview tu, kita letak mouse kita kat depan, kita dah dapat gambaran dah. How does it look bila kita ambil Facebook Live tu, bila kita buat vertical, dia akan jadi macam ni. Kalau kita buat secara horizontal, dia akan jadi like this. Okay. Alright. So kalau kita lihat balik everything dah okay tak? Okay. Kalau kita nak tambah, kita boleh add, kita boleh replace dia punya art atau bring to front, atau kalau kita nak tambah lagi satu elemen atau mungkin kita nak letak another logo ke, kita nak layer upon another design ke, kita boleh menambah di depan. Okay, so terdapat pelbagai pilihan, you all kena play around, tengok balik everything semua dah okay dah. Cuma pada pandangan saya, bila you all buat berkenaan dengan logo ni, jangan make it too complicated. Jangan letak banyak sangat grafik sampai online nak tengok video you pun susah. So make it very simple. We call it very clean and simple lah bila kita nak buat logo ni. Sebab this logo ni is just about your branding. Okay, so tak perlu you all nak overshout it. Tapi asalkan dah ada dekat dalam tu dah memadai. Okay, so macam I tengok balik semua dah, everything dah okay dah. Saya rasa okay kot. Mungkin untuk exercise ni saya buat besar lagi logo saya. Dah cantik dah. So everything dah okay dah. Apa yang perlu you all buat adalah klik pada butang next. Okay, kita klik pada butang next. Alright. So dia akan require your details. So mungkin kita kena masukkan nama efek tu. So kita masukkan nama efek tu. So contoh maybe for mine is I put Nom Lab Live logo. Kita boleh letak kat situ. Okay. Alright, terdapat berbagai option dulu yang lain tu. Contoh seperti location, schedule and keywords tu. Pada pandangan saya, buat sementara waktu, you all tinggal dulu kosong. Sebab kalau location tu dia ada benda yang lagi detail, you all boleh buat. That means once you all dah pandai dah nak masukkan logo, you boleh add another layer of sophistication tu. Yang tu nanti mungkin I will make another video. So contoh macam kalau orang daripada lokasi lain atau kita daripada lokasi lain, dia baru akan keluar logo tu pun boleh. Contoh kita boleh buat macam okay, Kelantan. So bila when you are available at that specific location tu, baru dia akan logo yang Kelantan akan keluar. Contoh. This is just some of the examples. Okay, so everything dah ada dah. You just need to do adalah required details. Kita perlu masukkan nama tu of your effect. So ada masukkan nama, saya dah betulkan everything. Alright, saya klik pada butang next. Okay, so kalau kita lihat balik, tengok dia dah bagi tahu dia dah tunjuk kita preview tu berkenaan. So kita tengok everything semua dah cantik dah. Kita klik pada butang publish. So kita klik pada butang publish. Okay, so dia akan warn kita once you dah submit your frame, you won't be able to change the frame. So dalam Facebook ni, once kita dah masukkan, kita dah submit dah kita punya frame untuk approval, semua dah cantik dah, kita tidak boleh membuat sebarang perubahan kepada nama dengan dia punya owner. That means pemilik of that frame itself, of that effect itself. So the only way kalau you tak nak, you terpaksa buang dengan create yang baru. Okay, so kita klik pada butang OK. Alright, kita tunggu. So dia akan publishkan kita punya effect. Okay, so once dah ada dah siap dah, frame ni dah ada. So kita klik pada butang done. Alright, klik pada butang done. Okay, so once kita dah lihat dah, kita dah ada kita punya frame dah, everything semua dah cantik dah. The next step apa yang you all perlu buat, katakan kita nak bagi senang untuk kita nak lihat balik, kita nak test balik efek tu dah jadi ke belum. Okay, kita klik pada butang yang efek tu. Kalau macam you tengok mine, you akan tengok effect name Nom Live logo. Alright, so kita klik pada logo berkenaan. Okay, so terdapat kalau kita lihat balik, kita boleh aktifkan atau kita boleh off kan, kita boleh on atau off the effect. Okay, yang paling penting adalah kita lihat kepada the sharing. Okay, yang bab sharing ni, kita klik pada butang send notification. Send notification ni maksudnya dia akan hantar satu notifikasi kepada our aplikasi dalam Facebook on your device ni untuk memberitahu kita boleh gunakan the app. Sebab kadang-kadang bila kita nak cari the effect ni susah nak cari. So what I suggest is you pergi kat sharing kat sini, alright, then after you klik pada send notification. So saya akan klik pada sekarang, saya akan sendkan I punya notification. Alright, so dia dah check dah, you send your notification in your Facebook app. So apa yang perlu you all buat,
Okay, untuk situasi saya akan buka now my Facebook aplikasi sekarang saya akan share dengan you guys. So okay guys, so once kita dah send notifikasi itu berkenaan, apa yang you all perlu buat, you all klik pada your Facebook app. Okay, so dalam aplikasi Facebook app tu, bila kita tengok ada bell tu, ada notification tu kan. Okay, so what you need to do is, dia akan nampak, dia akan keluar this notification. Try a camera effect by Norman Mokhtar and see how it looks. So dekat situ, so what you need to do is kita klik je berkenaan kat situ. So once kita dah klik dah, kita tunggu dia load, terus kita akan nampak, kalau I nak show you guys, I akan show you all dia punya video tu secara live. Okay, kita akan nampak logo kita terus dah keluar on that option. So what you can do is, kita boleh buat, kalau kita nak buat live, kita dah boleh terus keluar, dah ada logo kita dah. So how does it look kalau kita nak landscapekan kita punya logo? Kalau kita landscapekan kita logo, nampak. Okay, kita dah nampak dah logo kita secara live. Cantik tak? Okay, so you all boleh eksperimen untuk membuat beberapa option yang you all want to do. So kalau you all nak letak logo ke atau you letak anything, cuma kena pastikan bila you all buat logo tu, make sure logo tu is not copyrighted logo sebab kemungkinan kalau ada copyrighted logo, contoh kalau kita masukkan logo example macam Nike ke, atau kita letak macam example macam logo Coca-Cola ke, kemungkinan Facebook dia boleh removekan logo itu sebab dia melanggar syarat, atau we call it macam trademark atau copyright So pastikan bila logo tu, make sure that logo it belongs to you, atau you all mendapat authorization untuk menggunakan logo berkenaan. So lepas ni senang lah, bila you nak buat Facebook live ke apa ke, dah ada dah your branding. Kalau kita lihat, you nak buat even boomerang ke, kalau kita nak buat even a normal photo, bila kita nak post daripada our live Facebook tu, dah ada branding lah. So tak perlu kita buat post editing, nak masukkan all these images atau kita nak masukkan all this logo that dalam kita punya video. Okay, cuma yang effect ni yang paling penting adalah bila kita buat live. So bila kita buat live tu, kita dah nampak dah ada dah branding. So especially important berkenaan dengan usahawan ni, you dah ada your branding dalam your Facebook live. Okay, remember tak bila I tell you guys, okay, you all stay put sehingga the end of the video. I akan sharekan dengan you guys one more tip. Okay, one more tip, bonus tip yang sangat penting, especially kepada usahawan. Bila tengok even online entrepreneurs bila kita buat, is a common mistake. Sebenarnya tak ramai orang perasan Okay, I akan tunjuk you satu example, contoh. Okay, perasan tak bila kita nak buat Facebook live ni, I can switch to this camera, you all tengok balik. Okay, bila kita nak buat Facebook live, contoh bila kita ada any call to action, bila kadang-kadang bila dia mengeluarkan kertas dia, contoh bila I buat kertas ni depan you guys, you akan tengok apa jadi. What happens bila I tunjuk you kertas ni, dan saya akan tunjukkan kepada you guys Facebook live ni. Okay, bukan saya jual apa-apa I just nak show you guys. Okay, bila kita tengok, what happens is sebenarnya kamera tu dia dah flipkan our image tu. So bila kita menggunakan, bila kita nak tunjuk macam berkenaan dengan logo, atau kita nak menunjukkan kita punya harga contoh, you will be flip. So bila kita punya viewers tu, bila kita tengok balik, our viewers tengok balik, dia tak nampak, dia tak boleh membaca. So I tengok this as a common mistake sebenarnya yang boleh diperbaiki on the Facebook app itself. So tak perlu complicated, tak payah pakai software yang pelik-pelik ke, all this kind of complicated punya software So I akan tunjuk you guys cara nak buat tu, simple je. Saya akan pandang kepada I punya kamera pada sini. So imagine bila you all buat Facebook live, okay, Facebook live okay, bila kita tengok balik on the Facebook live itself, okay, bila tengok balik on the Facebook live, dia akan ada this macam magic wand tau. Dia ada star dengan magic wand dekat situ, macam ting, macam magician dekat situ So apa you all perlu buat, kita klik pada butang berkenaan. Alright, kita klik pada butang then after kita klik pada butang this settings. Okay, dia ada macam spanner dengan screwdriver tu. Okay, kita klik pada butang settings. Okay, yang depan sekali tu adalah satu butang untuk flipkan your video on horizontal punya video. So kita klik pada butang flip. So once kita dah klik pada butang flip tu, saya akan tunjuk you guys. Once kita dah butang flip, okay, I will put in, kita tengok apa jadi. Nampak tak? Kalau kita tengok on the live I show you guys on the video secara live ni, you akan tengok harga dia dah betul lah. So kalau kita klik balik before this, dia akan jadi macam ni kan. So your audience tidak dapat membaca atau they cannot see, dia tak faham kan. So what you just need to do is klik pada butang this one, dia akan flipkan balik. Baru kita akan nampak harga tu betul. Okay, alright. So itu sajalah my bonus tip kepada you guys. Okay, kalau you guys want to know more in detail berkenaan dengan Facebook Live, what ada other features yang kita boleh explore, jangan lupa komen pada video di bawah dan saya akan cuba my best untuk create more tutorials berkenaan dengan Facebook Live. Okay guys, so seperti biasa jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah.
Kita akan jumpa lagi di tutorial lain. Thanks guys.